السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Kita hari ini insya-Allah bersama dengan kitab Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Pada muka surat 51 di bawah tajuk kecil, Iblis terusir dari syurga. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada apa yang diterjemahkan, para pengusung pendapat kedua melontarkan sebuah pernyataan yang perlu ditanggapi. Yang ini pendapat kedua pada yang kita baca hari itu pada muka surat 50 tu, perenggan yang ketiga tu. Perenggan yang ketiga atau perenggan yang kedua tu. Yang lain berpendapat, ini pendapat yang kedua lah. Syurga tempat Adam berada bukanlah syurga khuldi, kerana di sana Adam masih diperintahkan untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Di samping Adam tidur di sana, juga dikeluarkan dari sana. Di samping itu Iblis bisa masuk ke sana, syurga ma'wa tentu tidak seperti itu. Dan ini pendapat yang kedua. Okey. Di sini maknanya kita disebut sebelum ni adalah 3 pendapat lah. Dan 3 pendapat tentang di mana Nabi Adam AS berada ketika dibisikkan dengan bisikan jahat oleh Iblis itu. Dan Al-Imam Al-Mawardi dia sebut dengan panjang lebar secara terperinci, tetapi akhirnya dia bertawakuf dalam persoalan ini. Ya, tapi yang kita dah baca dah, disebut sejak awal itu, iaitu pendapat yang paling rajih adalah syurga Al-Ma'wa. Syurga Al-Ma'wa maknanya di situ Nabi Adam AS dikeluarkan, nanti akan dikembalikan kepadanya selepas hari kebangkitan. Kemudian Iblis terusir dari syurga. Para pengusung pendapat kedua, pengusung ni maksudnya pengikut lah yang berpegang dengan pendapat kedua, melontarkan sebuah kenyataan yang perlu ditanggapi, yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh, kan? Perlu dibincangkan ataupun perlu disanggahi. Mereka menyatakan tidak diragukan Allah mengusir Iblis dari syurga. Daripada tak diragukan lagi, memang betul. Allah usir Iblis daripada syurga kala enggan sujud kepada Adam AS. Allah memerintahkan Iblis untuk keluar dari dan turun daripada syurga. Dan perintah yang dimaksud bukan perintah syar'i yang bisa saja disalahi, tapi murni takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Mana takdir Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala maknanya telah tetapkan Adam AS 40 tahun sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS. Sebagaimana yang kita sebut dulu kisah perdebatan di antara Nabi Musa dan Nabi Adam AS yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Qadar. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita telah sebut pada minggu lepas, yang tak menjadi masalah kalau kita ulanginya waktu ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, ihtajja Adam wa Musa, Adam mana berhujah dengan Musa, kan, berdebat dengan Nabi Musa AS. Qala lahu Musa, Nabi Musa kata kepada Nabi Adam, ya Adam anta abuna, ayah Adam engkau lah bapa kami, khayyabtana, engkau telah merugikan kami, menggagalkan kami, ataupun menyebabkan kami ini jadi rugi, gagal lah, kan. Khaba yakhibu, khayyaba, menggagalkan, merugikan.
Wa akhrajtana minal jannah, engkau lah yang telah keluarkan kami daripada syurga. Okay? Al-jannah di sini adalah al-jannah yang al-ma'lumah, al-ma'rufah, syurga al-ma'wah. Faqala lahu Adam, Nabi Adam AS berkata kepada Nabi Musa, Ya Musa, hai Musa, istafakallahu bikalamihi, Allah telah memilih engkau untuk bercakap dengan engkau. Wa khatta laka biyadih, dan dia telah menulis untuk engkau wahyunya daripada dengan tangannya. Atalumuni, adakah engkau nak mencela aku ala amrin, di atas satu perkara qaddarallahu, yang Allah Ta'ala telah takdirkan alayya, ke atas aku, qabla an yakhluqani, sebelum dia ciptakan aku, bi arba'ina sanah, dengan jarak 40 tahun. Fahajja Adam wa Musa, kata Nabi SAW 3 kali, maka Adam pun mendebati Musa AS, berhujah Nabi Adam ke atas Musa, kalahlah Nabi Musa AS. Okay? 3 kali. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Qadar, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ini maknanya adalah takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Kita kembali pada muka surat 51 tu. Kembali pada muka surat 51 bawah tu. Jadi itulah kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 18. Surah Al-A'raf ayat 18. Allah Ta'ala kata, qala khruj minha mad'uman madhura. Allah Ta'ala kata, dalam surah Hijr, surah Al-A'raf ayat 13, yang apa nama, keluarlah dari kamu daripada syurga, kan? Gitu. Keluarlah kamu daripada syurga, qala khruj minha mad'uman madhura. Keluar dalam keadaan kamu terhina, terkutuk. Kemudian ayat 13 pula Allah Taala cerita, qala fahbit minha, Allah kata, turunlah engkau, maka turunlah engkau minha, darinya, fahbit minha, darinya, dari syurga, fama yakunu laka an tatakabbar, okay? Karena kamu tidak sepatutnya, engkau tidak sepatutnya menyombongkan diri, okay? Di dalamnya. Fakhruj innaka minas saghirin, maka keluarlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang hina. Ya. Kemudian surah Al-Hijr Allah sebut juga tentang kisah ini. Allah kata, keluarlah engkau daripada syurga kerana sungguhnya engkau terkutuk, kan? Terjemahan dia. Surah Al-Hijr. Kemudian tengok muka surat 52. Kata ganti dalam rangkaian kata minha, kan? Fakhruj minha. Fakhruj minha, maka keluarlah engkau. Adapun fahbit, qala fahbit minha, maka turunlah engkau darinya, kata Allah. Jadi minha merujuk kepada darinya, maksud daripada syurga, langit atau kedudukan. Jadi Allah Ta'ala suruh turun, kan? Qala fahbit, kata Allah, maka hendaklah engkau turun. Ini yang maknanya, ini mengacu, dia kata mengacu ni menunjukkan lah. Menunjukkan, pada pendapat mana pun, tetap bisa disimpulkan bahawa iblis tidak ditakdirkan untuk berada di tempat di mana ia diusir dan dijauhkan daripada sana. Bukan sebagai tempat menetap. Bukan sebagai tempat menetap. Ataupun hanya sekadar melintas sahaja. Dia tak boleh duduk itu, ataupun dia melintas sahaja. Mereka menyatakan melalui tekstual, serangkaian ayat bisa diketahui. Maknanya daripada ayat tu, daripada bentuk ayat Al-Quran tadi dapat difahami, dapat diketahui, iblis membisikkan fikiran jahat dan berkata kepada Nabi Adam AS, seperti Allah sebut dalam surah Taha. Ya, surah Taha. Allah kata, ayat 20 ya. Ayat 100, surah Taha, surah nombor 20, ayat 120. Allah kata, fawaswasa ilaihi syaitanu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka syaitan pun membisikkan kepada Adam, bisikkanlah. Waswas tadi.
Membisikkan fikiran jahat. Waswas ni maksud fikiran bisikan jahat. Ilaihi, fawaswasa ilaihi syaitanu. Maka kata Allah, iblis membisikkan perkara jahat kepada Adam AS dengan katanya, qala, ni kata siapa ni? Kata iblis lah. Allah Ta'ala rakam balik dalam Al-Quran. Allah sebut apa yang iblis kata tu dalam Quran di sini. Qala, kata iblis, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau, ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, aku tunjukkan engkau kepada kerajaan, kepada pokok yang khuldi, pokok kekal lah. Pokok nama dia syajaratul khuldi, ya, pokok pohon keabadian. Al-khuld, perkataan khalada, kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan habis, tidak akan binasa. Ya? Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang apa nama, bisikan iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang ni artinya, kata apa nama, kalau dalam kitab Sahih Qasasul Anbiya oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah, dia kata, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau sebatang pohon pokok yang jika engkau makannya maka engkau akan mendapat keabadian pada kenikmatan yang telah engkau rasakan, dan engkau pun akan terus memegang kerajaan dan tidak akan hancur dan binasa. Ini. Baik. Maknanya ini juga kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala yang diletakkan oleh Syekh Salim dalam kitab dia Sahih Qasas Al-Anbiya. Baik. Ini tipu daya lah, tipu daya syaitan, maknanya yang tak betul lah, yang tak benar tadi. Kemudian di bawah tu juga dibawa datang daripada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 21 sampai ayat 25. Jadi kalau kita ada Quran, sebab kalau kitab kita yang terjemahan ni dia tak datangkan ayat-ayat Quran. Kalau dia tulis ayat Quran di sini, maknanya buku ini akan bertambah tebal lagi lah. Dia akan jadi jilid yang seterusnya. Jadi untuk dia jimatkan jilid tadi, dia tak tulis ayat Quran, dia tulis terjemahan. Jadi kalau kita nak baca, kita tak boleh baca terjemahan saja lah. Kita kena buka Quran. Kita kena buka Quran. Kerana Quran tu yang disuruh kita baca. Terjemahan ni bukan maknanya Al-Quran, dia terjemahan. Ya. Jadi begitu. Jadi kita baca ayat Al-Quran. Kalau nak baca Quran, kena baca Quran. Nak tahu terjemahan dia, baru tengok terjemahan dia. Jangan terus baca kepada terjemahan. Kalau kita tak hafal Quran, memang kebanyakan kita tidak menghafal kebanyakan Al-Quran. Kan? Mungkin sebagian-sebagian surah aja yang kita hafal. Jadi maknanya kita buka Al-Quran. Akan menjadi satu celaan bagi kita kalau kita tak ingat apa yang kita hafal ataupun kita belum hafal. Jadi maknanya sepatutnya kalau kita dah baca kitab ni, kita letakkan Al-Quran di sebelah kita. Supaya apa? Supaya kita boleh buka Quran sama-sama, kita rujuk balik ayat Quran. Kemudian baru kita baca terjemahan dia. Kalau kita terus baca terjemahan dia, ni tak betul lah. Ini kaedah yang tak betul. Kita kena baca Al-Quran ayat dulu, baru baca terjemahan. Kalau kita hafal, Alhamdulillah lah. Tapi kebanyakan kita mungkin tidak menghafal. Cuma di sini letakkan terjemahan saja tanpa letakkan ayat Quran, maka kita kena tambah usaha dan inisiatif kita untuk baca buku ni disertai dengan Al-Quran di sebelah kita. Supaya kita tengok dia punya ayat yang asal, kita baca ayat dia, kemudian barulah kita tengok kepada terjemahannya. Sebab matlamat ilmu bukan nak habis kitab. Matlamat ilmu adalah untuk memahami, menghayati dan mengamalkannya. Menjiwainya dan mengamalkannya. Baik, di sini ayat ni agak panjang. Kalau kita buka Al-Quran, cuba buka Al-Quran. Kalau ada Quran di sebelah tu. Kan? Kalau kita nak buka Al-Quran dalam handphone kita, kita dah buka ni dah aplikasi ni kan. Boleh juga dengan suara audio saja. Boleh tengok Quran dalam tu. Dan boleh buka pula terjemahan sekali. Ini dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ni surah nombor 7 kan. Ayat muka surat. Kalau tengok dalam muka surat tu, biasanya muka surat sama ya. Ayat dengan ayat tu, muka surat 152. Kalau ada Quran, dalam mushaf Utsmani, muka surat 152. Bermula daripada ayat 21 surah Al-A'raf. Kan? Di sini. Dia maknanya sebenarnya dia ambil pada ayat 20, dia tulis 21.
Kalau dia ambil daripada terjemahan tu, ayat 20. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan saja, kalau ayat 21 ni, yang di atas tu ada ayat 20. Yang dia tak tulis. Betul dia kena tulis ayat 20 sampai ayat 25, bukan ayat 21. Ya. Cuma ayat 20. Tapi kalau dalam terjemahan dia tulis apa? Ayat 21 sampai 25 kan? Dia kena tulis ayat 20 lah. Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cumanya ayat 20 tu dia ambil di ujung ayat lah. Bukan di awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Tengok. Terjemahannya, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal dalam syurga. Allah kata iblis kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Adam dan Hawa alaihissalam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakain. Tengok. Allah Ta'ala larang kamu, tengok macam mana dibisik. Allah Ta'ala larang kamu berdua daripada mendekati pokok ini supaya kamu jangan jadi malaikat. Kan malaikat. Jadi au takuna minal khalidin, atau kamu berdua jadi orang yang kekal, tak mati dah. Dalam syurga, tak keluar dah. Tengok kan. Ini ayat 20. Kemudian baru masuk ayat 21. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. وَقَاسَمَهُمَا, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, iaitu Adam dan Hawa alaihissalam. Inni, sesungguhnya aku, lakuma, untuk kamu berdua, laminan nasihin, adalah termasuk di kalangan orang-orang yang memberi nasihat. Aku ni maksud sebagai penasihat. Tengok dia datang, dia cerita diri dia, aku ni nak sihat engkau ya, aku nak beritahu engkau ya. Dalam diri dia penuh dengan dengki dan kebencian, hasad. Gitu. Ini ayat 21. Inni lakuma minan nasihin, aku termasuk penasihat lah untuk kamu berdua. Tengok. Fadallahuma bighurur. Maka iblis tadi menunjukkan kepada mereka berdua dengan tipu daya. Dalla yadullu maknanya menunjuk. Dilalah, dalil, petunjuk. Jadi iblis memberi petunjuk tunjukkan kepada mereka berdua bighurur, dengan tipu daya. Gharra yaghurru, maknanya tipu daya. Ini kemudian فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Allah Ta'ala kata, فَلَمَّا ذَاقَا, apabila ketika mereka berdua, ذَاقَا, makan, merasai, asy-syajarata, pohon itu. Ketika mereka mencicipi makan rasa daripada pokok itu, badat lahuma, zahirlah akan bagi mereka berdua. Makna lahuma bagi mereka berdua. Apa yang zahir? Apa yang nampak? Badat ni bada lah, bada kan. Yabdu, bada yabdu, zahir. Bagi mereka berdua, sawatuhuma, aurat mereka berdua. Dan aurat mereka zahir. Jadi makna aurat mereka ni kemaluan, dubur dan kubul lah. Kubul dan dubur. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah.
Dan mereka berdua pun mulalah tafiqah. Kan? Mereka berdua bermulalah maknanya menutupinya alaihima ke atas aurat mereka berdua min warqil jannah daripada daun-daun syurga. Kena tipu dah. Kan? Kemudian وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما dan Allah Ta'ala dan menyerulah mereka berdua oleh Tuhan mereka. Mana menyeru kalau terjemahan harfiah macam tu lah. Dan menyerulah kan, akan mereka berdua oleh Tuhan mereka berdua. Mana jadi Allah pun menyerulah, menyeru mereka. Allah Ta'ala pun panggil dia. Seru dia. Alam anhakuma, tidakkah aku telah menegah kalian berdua? Kan? Antilkum asyajarah, daripada menghampiri pohon itu, pokok itu. Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan bahawa sesungguhnya syaitan itu, inna syaitan. Nabi Adam lupa lah. Kan? Saya lupa lah. Aku katakan kepada kamu berdua bahawa syaitan itu lakuma, untuk kamu berdua, aduwwum mubin. Musuh mubin yang nyata. Allah Ta'ala kata, aku dah bagi tahu dah. Kan? Dan apa namanya? Aku telah mengatakan bahawa sungguhnya syaitan itu atau syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Tengok. Baik. Ayat seterusnya sini. Tengok. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال, mereka berdua berkata, iaitu Adam dan Hawa, Rabbana, hai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian lepas itu maka Allah Ta'ala, habis ayat situ, masuk ayat seterusnya. Allah berfirman, kan, ayat 24. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah kata, turunlah kamu semua. Kum tu kamu semua lah. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu dengan sebahagian lain adalah musuh. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi, mustaqarrun, ada tempat kediaman. Bagi kamu di bumi ada tempat kediaman, wa mata'un, dan kesenangan. Kesenangan ila hin, sampailah kepada waktu yang telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah. Ini ayat 24. Kemudian ayat 25, kata Allah, Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Qala, kata Allah, fiha, padanya, pada bumi itu, tahyawna, kamu semua hidup. Kamu semua hidup di bumi tadi. Wa fiha tamutun, dan padanya kamu semua akan mati. Di bumi kita hidup dan di bumi kita juga akan mati. Wa minha tukhrajun, dan darinya kamu semua akan dikeluarkan. Jadi Allah Ta'ala jadikan untuk kita tempat kediaman kita di bumi saja. Bukan di Marikh. Bukan di bulan. Orang nak pergi ke planet Marikh lah, apalah, ini semua cerita karut. Nak pergi duduk di bulan dan sebagainya. Ada orang sampai bulan kah? Begitu. Jadi
Kalau kita belajar dalam sains apa, dalam itulah ada sebutlah orang Amerika ni yang pertama sampai ke bulan apa, Neil Armstrong apa semua tadi kan. Boleh percaya, kalau kita tak percaya kita tak dosa pun. Kan? Naik ke bulan, pacak bendera, bendera berkibar. Tak mana? Mungkin dia buat kat padang pasir Mexico ke mana kan? Kita tak tahu. Kita maknanya inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik datang beritahu kepada kita kena ambil penjelasan, tambah orang kafir. Lagilah. Orang kafir cerita kat kita. Kalau kita tak percaya, dosa lah. Orang putih. Mereka pertama sampai ke bulan. Ada orang sampai ke bulan. Di tempat tinggal kitanya hanya di bumi. Allah jadikan, Allah kata walakum fil ardi mustaqarrun. Ini mukjizat Nabi SAW yang terpakai sampai hari kiamat ni. Allah Ta'ala cerita kat kita, hak tu wajib kita beriman dan percaya. Bumi saja tempat tinggal kita di dunia ni. Nak pergi tinggal di planet lain kat mana? Kan? Wa mata'un, dan di bumi ni kita ada kesenangan. Kesenangan, kita boleh duduk, ada tempat kediaman. Kan? Kita ada keluarga, ada makan, minum, tempat berlindung. Ada kenderaan, memudahkan perjalanan. Kan? Tapi hanya sampai kepada waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba masing-masing lah. Ada yang sampai umur 50, ada yang sampai umur 40, ada yang sampai umur 20, ada umur 30, ada seterusnya. Tak sama kan. Ada yang sampai 90 pun tak mati-mati lagi. Kan? Masuk ke 100 pun tak mati lagi. Begitulah dia keadaan dia. Jadi masing-masing lah yang Allah telah tetapkan dia untuk berada di atas muka bumi. Wa minha takhrujun. Fiha tahyawun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun, dan daripadanya kamu semua akan dibangkitkan. Daripada apa? Daripada bumi tadi. Kan? Wa yakhrujun minal ajdasi sira'an ka'annahum jaradun muntashir. Itu dia. Baik. Ayat ini tengok dia kata. Secara tekstualnya, ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Adam dan Iblis sama-sama berada di syurga. Ini maknanya faham daripada zahir. Secara tekstual dan secara zahir ayat lah. Faham zahir ayat ni bahawa Adam dan Iblis ni sama-sama berada di syurga. Baik, tanggapan ataupun sanggahan lah. Kemudian dia kata di sini, bisa saja Adam dan Iblis bersama-sama di syurga. Bisa saja, boleh saja maknanya, kan? Adam dan Iblis bersama-sama di syurga, namun hanya sebatas melintas sahaja. Okay, lintas saja. Maksudnya tak boleh duduk tetap dalam syurga dan bukan menetap di sana. Dan Iblis membisikkan fikiran jahat kepada Adam di dekat pintu syurga atau di bawah langit. Ini maknanya kan, boleh jadi hanya saja pendapat ketiga ini, ketiga pendapat ini, ada tiga pendapat yang kita baca sebelum ni kan, masih perlu didiskusikan lebih lanjut, dibincangkan lebih lanjut, kata Imam Ibn Katsir di sini rahimahullah. Kemudian katanya lagi rahimahullah, di antara dalil yang menjadi pijakan pengusung pendapat ini adalah riwayat Abdullah bin Ahmad, anak kepada Imam Ahmad lah, kan? Dalam Az-Ziyadat 'ala al-Musnad dari Hudbah bin Khalid, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Hasan al-Basri, dari Yahya bin Damrah as-Sa'di, dari Ubay bin Ka'ab rahimahumullah. Ia menuturkan, sebenarnya menuturkan Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia kata, ini cerita Israiliyat lah ni. Israiliyat lah. Baik. Ubay bin Ka'ab. Bukan Ka'ab bin Ahbar, bukan. Ka'ab bin Ahbar dia banyak beriakan Israiliyat. Ubay bin Ka'ab ni adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi kan. Yang mana Nabi SAW, yang mana Abu Bakar kan, ketika Umar radhiyallahu anhu pujuk pergi cadang kepada Abu Bakar supaya dihimpunkan Quran kan, himpunkan
Al-Quran jadi satu mushaf, jadi mana sampai beberapa kali barulah Abu Bakar setuju. Maka di antara sahabat yang disuruh untuk ambil tanggungjawab ni sebenarnya Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhumah. Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Mereka ni adalah yang telah berusaha menghimpunkan Quran jadi satu mushaf. Kata Zaid, kalaulah disuruh aku ni perata gunung, aku buatlah. Aku boleh mudah, aku rela lagi terima daripada nak himpun Quran ni kan, payah sangat dia kata. Baik, ceritanya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia menuturkan saat sekarat. Saat ni sakaratul maut lah, ketika Adam AS menemui atau menghadapi sakaratul maut, ketika nak meninggal, nak wafat. Adam AS menginginkan setandan buah anggur syurga. Dia nak makan buah anggur daripada syurga. Anak-anaknya kemudian mencarikan buah anggur untuknya. Dia mencari buah anggur. Mereka kemudian berpapasan. Berpapasan ni maksudnya berselisih lah. Berselisih dengan siapa? Dengan para malaikat. Kalau buka kamus Indonesia, berpapasan ni papas lah. Dia punya kata dasar dia papas. Papas ni selisih. Berselisih. Yang ni nak ke sana, yang nak datang. Yang ni selisih. Yang ni nak pergi, yang ni nak datang. Begitu. Para malaikat bertanya, kalian nak ke mana anak-anak Adam? Mereka menjawab, ayah kami menginginkan setandan buah anggur syurga. Para malaikat berkata, pulanglah kalian. Sudah tidak perlu lagi mencari buah itu. Malaikat kata, baliklah. Tak payah cari dah buah tu. Maksudnya malaikat cabut nyawa Adam ni. Mereka semua pulang. Lalu para malaikat mencabut nyawa Adam AS, memandikan, memberikan kampir dan mengkafani, kan, mandi bubuh maknanya wangian tadi kan, mengkafani jenazahnya. Jibril solat lah jenazahnya, jadi imam. Dan Jibril jadi imam dan para malaikat solat di belakangnya, solat jenazah. Setelah itu mereka mengubur jenazah Adam AS. Para malaikat selanjutnya berkata, inilah dia syariat kalian dalam mengurus jenazah. Yang kata Ibnu Katsir, sanad dan matan hadis ini secara lengkap akan disampaikan pada bahagian kematian Adam. Tapi kalau tengok dalam buku Syekh Salim Hafizahullah, maknanya dia sebut hadis dalam kategori dhaif sebab dia tak sebut dalam kitab sahih dah. Dia kata sahih Qasas Al-Anbiya tu kan. Tu dia sebut. Yalah. Menurut para pengusung pendapat ini, pengusung ni pengikut ataupun yang berpegang dengan pendapat inilah. Kan? Jika untuk sampai ke syurga yang pernah ditempati Adam, di mana ia menginginkan sebahagian buahnya yang dimungkinkan, dia berkata, tentu anak-anak tidak perlu repot-repot mencari. Ini menunjukkan syurga tersebut adanya di bumi bukan di langit. Wallahu a'lam. Ini maksudnya yang apa disebutkan tadi dari pendapat sebelum ni lah. Mereka menyatakan, maksudnya penyokong pendapat ni lah ni. Okay? Mereka menyatakan tidak bisa diterima, tak boleh diterima jika alif dan lam pada kata al-jannah tu kan. Minal jannah tadi yang tertera dalam Al-Quran. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dalam surah Al-Baqarah kan. Allah kata, wahai Adam, tinggallah menetaplah engkau dan isterimu di dalam syurga al-jannah. Dia berkata, tak boleh diterima kalau al-jannah itu, al itu mengacu, menunjukkan pada sesuatu yang telah diketahui oleh akal fikiran. Dia berkata, yakni syurga yang itulah yang di atas segala langit tu. Ya. Syurga al-ma'wa tu. Yang benar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penjelasan yang Allah sampaikan mengacu yang menunjukkan pada rangkaian kalam. Rangkaian ucapan tekstual ayat tu lah. Kerana Adam diciptakan dari unsur bumi. Tengok. Dan tidak ada riwayat atau nas yang menyebutkan bahawa Adam dipindahkan ke langit. Ini yang benar, maksud yang benar
mengikut pendapat ni lah, maksud kata Ibn Katsir rahimahullah mengikut pendapat yang mengatakan syurga tu di bumi. Begitu. Depa yang penjelasan depa lah. Okey. Ibn Katsir punya pendapat kita dah tahu yang dia berpegang dengan jumhur tadi kan. Yang mengatakan bahawa syurga adalah syurga al-ma'wa. Baik. Ini penjelasan daripada pendapat tu lah. Yang didukir oleh Ibn Katsir rahimahullah. Dan tidak ada riwayat atau nas yang menyebutkan bahawa Adam dipindahkan ke langit. Kata mereka. Kata mengikut pendapat ni lah. Adam diciptakan untuk berada di bumi. Mereka kata daripada bumi diciptakan, yang tak dibawa ke langit pun. Dalam syurga yang Allah Ta'ala ciptakan pun. Inilah yang Allah beritahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di bumi ini sebagai khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian kata mereka lagi, ini selaras dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 17. Al-Qalam ayat 17. Tengok Al-Quran kepada Al-Quran. Surah nombor 68. Nombor 68. Boleh tulis di situ sebagai nota. Muka surat 564. Buka Quran. Surat 564. Bagaimana Allah Ta'ala cerita. Kan? Surah Al-Qalam tadi ayat 17. Ya. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Sini. 264. Ayat 17. Tengok. Muka surat 565. Al-Quran tadi. Allah kata. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Ini makna dia. Allah kata sungguhnya kami telah menguji mereka, ini orang-orang musyrik Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari ini. Kan? Wala yastathnun. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim. Sebenarnya lepas tu tanaman-tanaman mereka jadi binasa, tak sempat nak tuai pun hasilnya. Tengok di sini cumanya dia jadikan sebagai di sini sebagai syahid. Sebagai bukti. Maknanya perkataan al-jannah tu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sebenarnya kami telah menguji mereka. Ini orang musyrik Mekah. Bagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Jadi apa kata apa? Al-jannah ini alif lam dalam kata al-jannah bukan bersifat umum. Kata mereka. Ya, juga tidak ada penjelasan tekstur dalam rangkaian kata sebelumnya. Sehingga bisa dimengertikan apa maksudnya. Hanya mengacu, yakni menunjukkan pada sesuatu yang telah diketahui menurut akal fikiran. Berdasarkan rangkaian kata, maksudnya al-jannah dalam ayat ini artinya kebun. Jadi difahami bahawa syurga yang ada yang didiami oleh Adam, kata mereka, ni pendapat ni lah. Pendapat yang marjuh lah ni, pendapat yang tak tepat lah. Okay? Jannah ni kebun di bumi. Kan? Kebun di bumi. Bukan di syurga yang hakiki. Ini pendapat mereka lah. Baik. Kemudian pada muka surat sebelah tengok. Mereka menyatakan. Mengikut pendapat ni lah. Turun tidak harus menunjukkan pindah dari langit ke bumi. Dia kata. Ini akal lah. Dalil akal. Seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Tafsir bil-ra'yi ni. Dia dengan akal. Berikut difirmankan. Kan? Contohnya mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud kan. Surah Hud ayat 48. Surah nombor 11 lah. Surah nombor 11. Jadi boleh tengok tu kalau ada. Muka surat 227. Surah 227. Surah nombor 11. Ketika Allah Ta'ala kata,
Qila ya Nuh la ya Nuh qila ya Nuh bit bisalamin wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamin sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Qila ya Nuh bit. Ya Nuh bit. Dikatakan kepada Nuh. Tengok dia nak bahas perkataan apa tadi? Perkataan turun. Di sini dia pendapat dia nak bahas perkataan turun. Dia berkata tak turun tak sepertinya turun daripada langit ke bumi. Dan difirmankan, dikatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, sampai kata Allah Taala katalah, ya Nuh bit bisalamin wa barakatin alayka. Ya. Turunlah, ihbit, mana turunlah hai Nuh. Bisalamin, dengan selamat sejahtera. Kan, sebab tu dia perlu cari-cari bahtera, bekas bahtera Nabi Nuh dia jumpa dekat mana? Al-Judi, Bukit Judi. Kan? Kat mana apa kata? Kat Turki. Kan? Atas gunung dekat dengan Turki. Begitu. Turunlah dengan selamat dan sejahtera wa barakatin alaika, dan penuh keberkatan atas engkau. Ya, ke atas engkau dari kami lah Allah kata. Wa ala umamin mimman ma'aka, dan ke atas umat-umat daripada kalangan mereka yang bersamamu. Ya, wa umamin, dan umat-umat yang mana sanumatti'uhum, kami akan beri kesenangan kepada mereka. Okay? Yang bersama kamu yang kami akan beri kesenangan kepada mereka. Thumma yamassuhum minna 'adzabun alim, kemudian menimpa mereka daripada kami azab yang pedih. Di sini dia ambil ayat ni sebagai apa? Sebagai nak jadikan bukti lah. Bahawa turun tu tak sebenarnya turun daripada langit. Kita apa? Nabi Nuh Allah Ta'ala suruh turun. Kan? Nabi Adam pun Allah Ta'ala suruh turun juga. Tapi maknanya dia berkata yang dapat fahamnya adalah turun daripada atas ke bawah. Di gunung turun ke bawah. Macam tu. Kan? Tempat tinggi turun ke bawah. Baik. Macam ada sahabat-sahabat yang belajar di Yaman. Dia bercerita kan. Kalau Yaman ni kan ada penempatan yang tinggi kan. Maksud dia pun lagi naik ke tanah tinggi tu, tanah lagi subur dan tanaman lagi elok. Kan macam mana? Wallahu ta'ala alam tadi. Begitu juga kalau ada sahabat yang di Indonesia yang apa nama dia ni dia pun apa tengok buah-buahan. Tempat tanah tu lagi tinggi maka lagi manis buah dia katanya. Buah tu lagi tinggi lagi manis buah dia. Wallahu ta'ala alam. Lagi sedap buah dia. Dia maksud ayat ini, kalau bahtera telah berada di atas gunung Judi. Ingat yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi. Dan air sudah surut. Ya. Nuh dan kaum mukmin yang ikut bersamanya untuk turun. Ya, turun. Sama seperti firman berikutnya. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang Allah Ta'ala sebut. Gitu. Ayat 61. Ayat yang panjang. Ayat yang panjang ni kan. Dalam terjemahan dia kata, pergilah ke suatu kota, kata Allah. Ayat yang ujung-ujung tu. Ya. Ihbitu Misra. Kat tengah-tengah tu kan. Allah kata ihbitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Ihbitu Misra. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Apa dia minta ni Bani Israel ni? Kan ayat itulah yang mula tu, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha, sampai habis tu kan permintaan depa tadi. Jadi kalau kamu nak benda tu, Allah Taala dah bagi kat depa dah mana wasalwa kan, makanan daripada langit. Tapi dia tak mau. Dia dah puas jemu, dia nak makan hal lain pula daripada bumi, nak makan bawang apa benda kan. Jadi Allah kata kalau hangpa nak tu pergilah ke satu kota, di sana kamu akan dapat apa yang kamu minta. Gitu. Jadi di sini ada perkataan apa? Ihbitu. Perkataan ihbitu. Kan? Turunlah. Pergilah. Juga firmannya, dan ada pula surah Al-Baqarah ayat 74 kan.
Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kan? Yahbit. Lama yahbitu. Ini perkataan ihbit. Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Semua perkataan habata ni. Habata. Turun. Ataupun jatuh. Kan? Di sini. Di sini ayat-ayat yang dipergunakan adalah untuk isbatkan, sabitkan bahawa turun tu di sini tak sebenarnya daripada langit ke bumi. Ini pendapat ni lah. Pendapat ni juga mereka menyatakan tidak menutup kemungkinan, tidak menolak kemungkinan. Bahkan inilah faktanya. Dia berkata bahawa syurga yang ditempati Adam adalah sebuah dataran tinggi di bumi. Kata apa? Penuh pepohonan rindang, buah-buahan, kenikmatan dan kesenangan. Seperti yang Allah Ta'ala seperti telah disebutkan dalam firman Allah surah Taha ayat 118 kan. Allah kata surah Taha surah nombor 20 lah. Ayat 300 muka surat 312 ayat 118 Allah kata innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Sesungguhnya untuk engkau alla tajua, bahawa engkau tidak akan lapar fiha dalamnya. Sebab makanan banyak. Dia berkata, buah-buahan nak makan, apa nak makan. Wala ta'ra, dan engkau tidak akan terbuka aurat engkau. Pakaian engkau cukup lengkap di situ. Ya. Kemudian, ayat selepas tu, 119, Allah kata, maksudnya dia disebut terjemahan tafsiran dulu. Iaitu di sisi batinmu tidak terhina kerana kelaparan dan sisi lahirmu kerana telanjang tak ada. Kamu akan berpakaian tadi. Kemudian ayat selepasnya, 119, Taha, Allah kata, wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sungguhnya di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Iaitu sisi batinmu tidak tersentuh oleh panasnya dahaga dan sisi lahirmu kerana sengatan terik matahari. Untuk itu keduanya disebut secara berdampingan kerana adanya sisi kesamaan pada keduanya. Namun kerana Adam memakan buah yang dilarang untuk dimakan, akhirnya diturunkan ke bumi yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kekeruhan. Harus yang ini mestilah, mesti berusaha dan bekerja keras. Penuh dengan ujian, cobaan, perbezaan agama, akhlak, perbuatan, niat, kehendak, tutur kata dan perbuatan di antara seluruh penduduk yang ada. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 104. Ini kalau tengok muka surat 292 ayat 7, surah 17. Surah nombor 17. Muka surat, kalau ada Quran boleh tengok. Muka surat 292. Okay. Ayat 104 daripada surah Isra. Surah Al-Isra. Okay. Allah kata 104. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Kata Allah. وَقُلْنَا, dan kami katakanlah kepada kami telah kata kepada Bani Israel min ba'dihi, kan, selepasnya, tinggallah kamu semua di bumi ini. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang masa kebangkitan, apabila masa berbangkit datang hari akhirat, ji'na bikum lafifa, nescaya kami kumpulkan kamu semua dalam keadaan bercampur bau. Ya, ini cerita kehidupan di bumi. Seperti diketahui Bani Israel berada di bumi, bukan di langit. Ini masih lagi dalam pendapat tadi lah. Masih lagi dalam pendapat yang mengatakan bahawa syurga itu di bumi, bukan di langit. Mereka juga menyatakan pendapat ini bukan bahagian dari pendapat yang mengingkari adanya syurga dan neraka saat ini. Mereka tetap percaya, beriman. Pendapat ni, orang yang berpegang dengan pendapat ni juga tidak mengingkari bahawa syurga dan neraka telah pun tercipta, telah pun ada. Tapi maknanya syurga itu bukanlah yang didiami oleh Adam AS, kata mereka dan isterinya. Kan? Gitu.
Dan kedua pendapat ini sama sekali tidak memiliki korelasi, masuk kesesuaian satu sama lain. Kan? Maknanya pendapat yang mengatakan syurga yang Adam duduk itu di bumi, maknanya mereka tetap tidak mengingkarilah bahawa syurga dan neraka telah pun diciptakan. Telah ada. Itu dah. Baik. Kerana sumber pendapat ini baik daripada kalangan salaf ataupun khalaf. Salaf ni generasi awal, mutaqaddimin, generasi awal di kalangan umat Islam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kan? Atba' tabi'in, itulah, ataupun tabi'at tabi'in. Ataupun khalaf, mereka yang datang kemudian, menegaskan syurga dan neraka sudah ada saat ini. Jadi semua pendapat salaf dan khalaf semua kata macam tu. Syurga dan neraka sudah ada. Seperti mana ditunjukkan oleh sejumlah ayat dan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Semuanya pendapat ini mereka dasarkan kefahaman daripada tekstual ayat tu jugalah. Zahir ayat dalam Al-Quran. Tapi ini di antara rajih dan marjuh lah. Pendapat yang paling kuat insya-Allah adalah mengatakan syurga yang sama yang telah diduduki oleh Adam AS, iaitu syurga Al-Ma'wa. Dikeluarkan kemudian nanti akan dimasukkan semula. Kemudian masuk pula kepada bisikan iblis kepada Adam untuk memakan buah terlarang. Baik, firman Allah Ta'ala kan, fadallahuma bighurur, kan? Lalu syaitan memperdayakan keduanya daripada syurga sehingga keduanya dikeluarkan daripada segala nikmatan dalam syurga tadi. Kesenangan dan kebahagiaan menuju negeri penuh dengan keletihan dan kesedihan. Asal daripada syurga, kan, makan seronok lah dalam syurga tadi, kan, penuh dengan kenikmatan, keindahan dan makanan yang sedap-sedap. Ya. Jadi dikeluarkan daripada syurga menuju ke negeri yang penuh dengan keletihan dan kesedihan. Negeri mana? Negeri yang kita ada sekarang ni lah. Negeri bumi ni. Di bumi ni. Kan? Darul Fana' ni. Negeri yang penuh dengan kebinasaan dan kedukaan. Kepayahan. Kesusahan dan keletihan. Tidakkah hari ni kita merasai kepayahan? Ya. Hari ni kita merasai kepayahan. Nak pergi mana pun susah. Kan? Solat jemaah di masjid pun tak boleh. Hari ni hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Kan? Itu jadi susah, jadi payah. Negeri ni. Negeri keletihan dan kesedihan. Betul. Kan? Nak makan, nak pakai, kena bekerja. Kena bertungkul lumus. Kan? Mencari rezeki. Nak beli rumah, nak beli tanah. Sekarang ni maknanya, siapa nak bagi kita duduk percuma? Kalau ada rumah, orang siapa nak bagi duduk percuma? Jadi nak kena sewa. Paling kurangnya kita nak kena sewa rumah. Kemudian kita nak kena beli rumah, nak kena beli tanah. Kalau beli rumah pula nak kena bayar hutang sampai 30 tahun. Sampai 40 tahun, nak kena 30 tahun, 20 tahun bayar rumah, kan. Jadi negeri penuh dengan keletihan dan kesedihan. Dan maknanya dia dah ditimpa kesedihan dan dirundung duka cita malang tadi, kan. Ini dunia ni. Baik. Sebab apa tadi mereka berpindah daripada darul ni'mah kepada darul ta'ab, darul huzun, kan? Kenapa pindah daripada tempat yang nikmat dan pindah kepada tempat yang penat dan sedih tadi? Kerana bisikan syaitan dan tipuan syaitan di dalam hati Adam dan Hawa alaihissalam. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, ya, surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 20 yang kita baca tadi lah. Ya, surah nombor 7 ayat 20. Allah Ta'ala dalam muka surat 152 tadi. Ya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, sampai habis ayat tadi, kan. Gitu. Kemudian syaitan membisikkan perkara jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di dalam syurga. Kan? Manahakuma antilkuma manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah
illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini dia. Syaitan berkata pula, kalian berdua dilarang memakan buah ini tidak lain agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kekal selamanya di syurga. Itu bisikan syaitan iblis tadilah. Artinya jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua menjadi malaikat atau kekal selamanya di syurga. Sampai dia ni bersumpah lah. Bersumpah. Wa qasamahuma. Dia bersumpah. Kan? Inni lakuma minan nasihin. Aku ni adalah penasihat yang benar-benar menasihati kamu berdua. Kan? Jadi gitu. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, kemudian syaitan membisikkan perkara jahat. Surah Taha ayat 20. Kepadanya dengan berkata, hai Adam. Kan? Hai Adam. Maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Jadi ila apa nama? Syajaratil al-khuld wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Iaitu, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang jika engkau makan buahnya, engkau akan kekal dalam kenikmatan yang kau rasakan hari ini. Okay? Jadi Nabi Adam AS dan Hawa mana dia tak maulah hilang kenikmatan tersebut. Kan, tak maulah. Dan sebab semua dah senang, mudah kan. Makan, minum, tempat tinggal, kerehatan, kenikmatan, gitu. Jadi terpedaya dengan tipu daya iblis. Dia kata, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon yang jika engkau makan buahnya engkau akan kekal dalam kenikmatan. Jadi kita ni pun manusia kan, kita ambil pengajaran lah. Bahawa kita ni sentiasa terpedaya. Orang cerita-cerita seronok kan. Maknanya masuk saham ni. Macam cerita zaman dulu, satu cerita dulu kan. Saham Pak Mantelo. Kan? Nah, tertipu. Last kali jual habis kebun getah. Jual habis kelapa sawit tengah-tengah, jual habis. Last kali tak ada apa. Tinggal sehelai sepinggang. Akhirnya jadi gila. Sampai diceritakan ada yang sampai jadi gila. Kan? Kenapa? Kena habis kebun. Segala harta dijual. Tak ada apa. Asal kaya-kaya. Asal dia kaya-kaya. Jutawan. Lepas tu dia nak kaya lagi. Jatuh jadi papa kedana. Merempat gelandangan. Gitu kan. Baik. Dan engkau tetap akan berada dalam kerajaan yang tidak pernah akan lenyap. Ini namanya tipu daya. Dan memberitahukan sesuatu yang berselisih dengan realita, dengan keadaan semasa. Ini dia. Ya? Apa yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang dapat ni lah. Baik, kemudian maksud pohon keabadian adalah jika engkau makannya, engkau akan kekal selamanya. InsyaAllah. Kita sambung lagi lah. Kan? Akan datang insyaAllah. Perbahasan tentang maksud pohon keabadian tadi. Jika engkau makan buahnya, engkau kekal selamanya. Jadi kita berhenti dulu di sini insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Aqulu ma sami'tum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.